Kita bertemu lagi. Saya Hanam Sulong aka Teacher Wan di channel Teacher Wan TV. Assalamualaikum. Senyum-senyum selalu. Semoga hari ini dan seterusnya kita sentiasa dalam rahmatnya. Amin. Sambil-sambil tengok tu, jangan lupa like, subscribe dan share. Cerita tentang perkembangan emosi dan bahasa kanak-kanak. Semoga faham dan dapat mengaplikasikannya bersama anak-anak. Hari ini kita bersantai dengan Teacher Wan dengan tajuk Perkembangan Deria dan Pemahaman Dunia Persekitaran. Teacher Wan ulang lagi. Perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Kita ringkaskan dengan menggunakan huruf je. Kita panggil DPDP. D deria, P pemahaman, D yang kedua dunia, P yang kedua persekitaran. DPDP. Okey, perkembangan ini adalah salah satu cabang perkembangan mental yang dipanggil kognitif. Kita faham yang fitrahnya anak-anak ni adalah bermain. Bila dia bermain, dia menggunakan segala deria. Segala deria dengan meneroka dengan pelbagai cara. Mengetuk, membaling, membelik, masuk mulut, pulas, baling-baling dan sebagainya. Macam-macam dia buat kan. Dari situ mereka akan cuba cari, dia nampak lubang-lubang, dia akan jolok, dia akan bila dia nampak rasa dia nak baling, dia baling, lepas tu dia gigit, lepas tu dan macam-macam cara dia akan lakukan. Kita nampak kan kanak-kanak macam mana biasanya. Okey, aktiviti yang dilakukan dan dirasai oleh kanak-kanak ni akan tersimpan di minda mereka. Memang ada teori berkenaan perkara ni, tapi Teacher Wan tak nak bincang di sini sebab Teacher Wan nak buka minda kita dulu melalui apa yang biasa kita tengok. Okey, sebenarnya apa yang kanak-kanak ni lakukan ialah dia meneroka barang-barang dan kemudian dia dengan buat berbagai gaya atau percubaan. Situ dia dapat sesuatu. Contohlah, dia ketuk-ketuk. Dia nampak sesuatu, dia dengar bunyi. Okey. Lepas tu apa yang kanak-kanak ni buat, kita ringkaskan. Kita panggil 3E. Tadi DPDP, sekarang 3E. DPDP berkaitan dengan 3E. Apa 3E tu? 3E tu, E yang pertama, dia akan explore. Dia nampak je, dia akan usik tengok semua tu. Lepas tu dia akan buat eksperimen. Contoh benda ni, dia goyang-goyang keluar bunyi. Lepas tu dia dapat pengalaman tak? Dia dapat pengalaman benda ni berbunyi kalau diketuk. Kalau diam dia tak berbunyi kan? Okey. Lepas tu apa yang kita nak buat? Kita bagi tengok kat kanak-kanak kecil dulu. Dia guna deria. Dia mula lihat. Lepas tu dia cuba pegang. Dia masuk mulut. Lepas tu dia goncang-goncang. Kalau ada bunyi, dia ulang-ulang. Kalau inilah. Lepas tu dia akan dengar. Masuk mulut lagi. Tak sedap, keras, dia keluarkan lagi. Dan seterusnya. Ini contoh bagi anak-anak kecil. Anak-anak bawah 2 tahun. Okey. Bagi anak-anak yang besar sikit, dah merayap keluar rumah kan. Dia nampak pokok. Bila dia nampak yang pelik je, macam semut ke kucing ke atau apa je yang menarik perhatian, dia akan cuba pegang, cuba dapatkan, cuba kejar. Dia nampak burung pun dia kejar. Lepas tu dia akan teroka. Katalah dia nampak satu bunga ni, dia akan belik. Tu namanya dia meneroka. Dari situ dia akan jumpa sesuatu kan. Dia akan buat apa-apa yang dia patah. Dia tahu daun ni akan patah. Macam dia buat eksperimen dia lah tu. Dan macam-macam dia akan buat. Dia rasa seronok. Bila dia rasa seronok, dia akan ulang lagi. Sakit, dia tarik diri. Dah tu dia tahu dah macam mana nak elak daripada kena kesakitan tu. Okey. Dia kalau sedap, dia akan ulang lagi masuk dalam mulut. Contoh macam ni kan. Ni air sabun. Nampak ni warna hijau kan? Air sabun basuh pinggan lah. Kononnya kalau dia mandi di dalam bilik air,
dia akan mandi. Mak-mak sekarang biasa dah bagi anak-anak main sabun mandi guna sabun liquid kan. Dia akan masuk air, dia akan goncang-goncang, lepas tu dia akan tiup. Tak keluar belon pula. Pekat sangat, tu dah jadi belon. Tak jadi pula, ataupun dia tiup. Tapi mungkin dia tak tiup. Dia hanya tahu, pada awalnya dia hanya tahu isap. Sebab dia biasa minum air. Bila dia minum air, dia biasanya dia akan hisap. Dia tak pandai lagi tiup. Jadi kita yang dewasa ni akan bagi aktiviti supaya dia belajar meniup. Supaya bila dia jumpa air sabun ni, dia tak hisap. Maknanya dia tak minum. Tu sabun keluar kan. Tu kena pandai kreativiti. Ibu bapa pula. Ibu bapa pun jadi pengalaman. Kenapa tak buih, tak keluar? Sabun dia tak cukup. Lepas tu kan, dia jumpa pula benda-benda ni. Ni kadang-kadang kita boleh buat eksperimen kat dapur je. Beras. Berbeza, nampak ni beras. Nampak beras? Yang ni kacang. Sebiji-sebiji. Nampak perbezaan bentuk tu, dia dah tahu dah. Bentuk beras dengan bentuk kacang. Lepas tu yang putih ni, dia akan rasa masin, tak sedap. Lepas tu yang brown ni, yang coklat ni dia akan rasa manis, sedap. Dia akan buat lagi mana yang sedap kan. Okey. Lepas tu dia teroka pula apa ni? Bunyi dah buat tadi. Okey, dia nampak katak ni. Ni katak. Ada 2 jenis katak. Kenapa ada 2 jenis? Nanti dia cerita, mak katak, anak katak. Dia pandai sendiri fikir agaknya sebab dia tengok diri dia dengan diri keluarga dia lah kan. Lepas tu mungkin sebab dalam katak ni ada kayu sediakan sebenarnya. Okey, kita buat yang kecil dulu. Kecil ni. Dia pelik lah ada kayu ni kan. Dia buat pusing. Lepas tu dia akan terkeluar kayu ni, dia ketuk. Sekali dia mungkin macam ni, dia try, sedap pula bunyi. Bunyinya macam ni. Dia tolak ni bunyi. Lepas tu dia akan buat pula pada yang besar. Ni contoh lah kan. Ni bukan katak betul. Dia tak adalah kena korek macam ni kan. Okey, dia tarik, dia ketuk. Lepas tu dia tengok. Bunyi. Dia pun tahu ini bunyi mak katak agaknya besar macam mak dia. Lepas tu dia ketuk pun bunyi lain. Bunyi mak ni lain. Bunyi anak ni lain. So, bunyi anak dia krik. Bunyi mak dia kruk. Dia tahu bunyi suara yang berbeza. Kat situ dia dapat pengalaman yang berlainan. Satu pokok daun yang berlubang, satu tak ada lubang dan bunganya putih. Yang pokok ni pula dah ada daun kuning. Dia tertanya-tanya, tapi kita elok menambahkan pertanyaan pada dia biar dia try cari jawapannya. Kalau dia tak dapat jawab, kita bagi jawapan tapi bukan dengan terus bagi jawapan. Kita bagi cerita yang berkaitan supaya dia lebih faham dan dia fikir sendiri jawapan tersebut. Okey, apa lagi nak tunjuk kat sini? Okey ni. Dia jumpa kan tadi daun-daun. Ada berjenis-jenis daun. Lepas tu dia kat luar tu, dia akan jumpa tanah ni. Jangan galakkan anak-anak ni main tanah. Tak apa sebab kotor pun tak apa. Sebab memang tanah kan. Kita ni pun dari tanah. Lepas tu kita ajar dia bersihkan diri. Okey. Lepas tu kan dia nampak air. Dia akan main air. Dia akan cuba ambil ni. Ambil gula tadi tu, dia akan masukkan dalam air. Mungkin dia kacau. Lama-lama, kejap ada, kejap tak ada gula-gula ni kan. Gula yang kuning tadi tu. And then, boleh, kalau ni boleh, dia akan rasa ni manis. Then, contohlah dia ambil pula garam. Dia nampak garam kat sini kan. Tapi, bila dia masukkan di dalam air, kejap ada, kejap tak ada. Lepas tu dia akan rasa. Tu kalau dia kat dapur. Kita kat dapur pun kita boleh buat eksperimen bagi kanak-kanak ni. Explore kan. Lepas tu nanti yang kecil-kecil mungkin jumpa. Ni sudu, ni garpu. Sambil kita ajar dia cakap ni sudu, ni garpu, kita ajar dia ketuk-ketuk. So boleh buat lagu. Kan? Bagi dia pendedahan bunyi. Dua ni bunyi lain-lain.
Yang ni pun bunyi lain-lain. Besar bunyi dia lebih ganas. Macam kakak tadilah. Besar lebih krok-krok. Jadi dia dapat dalam pemikiran dia dapat berfikir sendiri apa benda tu. And then dia jumpa pula benda yang bulat-bulat ataupun macam ni, dia akan, dia automatik dia akan picit-picit ke, dia baling ke apa kan. Dan secara tak langsung dia belajar bentuk. Walaupun dia tak tahu lagi, dia nampak perbezaan bentuk. Yang tadi katak tu tadi pun dia nampak perbezaan saiz. Okey. Dia tak faham lagi, tapi semua benda-benda tu akan tersimpan di dalam minda dia. Apa yang mereka buat ni adalah proses 3E. Okey, pengalaman ni semua menggerakkan dan merangsang minda dia, dan bertambahlah jaringan otak-otak di dalam otak-otak mereka. Otak-otak tu makanan. Bertambahlah jaringan di otak mereka dan tersemat di dalam pemikiran mereka seumur hidup. Inilah proses pembelajaran kanak-kanak yang akan menjadi asas pembelajaran mereka. Okey, kadang-kadang keadaan ini akan menjana akal budi anak-anak ni dalam pelbagai aktiviti untuk penyelesaian masalah, menganalisa dan memahami erti kehidupan. Okey, tugasan kita adalah memberi galakan serta mendedahkan peluang-peluang ini dengan banyakkan bertanya dengan kanak-kanak ni, open question. Supaya kalau kita buat soalan tu tutup, dah makan belum? Dah, macam tu je kan. Kenapa banyakkan soalan? Kenapa pokok ni macam ni? Kenapa daun ni macam ni? Kenapa yang ni jadi macam ni? Biar dia fikir sendiri. Bunyi anak katak ni kecil, bunyi anak mak katak ni besar. Bunyi bel ni gemuk garang sikit, yang ni bunyi kecil sikit. Biar dia jawab sendiri, biar dia fikir dulu. Lepas tu baru kita bagi jawapan secara bukan direct, suruh bertambah fikir supaya fikiran dia, kita rendahkan lagi soalan tu supaya dia mudah faham. Okey, biar dia teroka dan dia dapat jawapan sendiri. Okey, Teacher Wan rasa cukuplah sampai di sini. Kita sambung dengan topik-topik yang berkaitan yang memang sangat berguna ni. Jadi jangan lupa ya untuk terus follow Teacher Wan dalam channel Teacher Wan TV. Jumpa lagi di Teacher Wan TV. Assalamualaikum. Bye bye.